Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita taufik yang sangat besar hari ini bila kita dapat datang sama-sama kita menunaikan solat subuh secara berjemaah, cara yang dilazimi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala jemput kita jadi tetamu dia di tempat yang sangat mulia, iaitu satu tempat yang dinisbahkan sebagai rumah Allah, satu tempat yang kita khususkan untuk kita mengabdikan diri sujud rukuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu masjid-masjid surau-surau. Jadi kita di wilayah Persekutuan ni, surau-surau telah diberikan keputusan oleh Muzakarah Fatwa Wilayah, ia sama dengan masjid dan hak dia adalah sama dengan hak masjid. Jika dalam masjid kita boleh beriktikaf, maka dalam surau juga kita boleh niat iktikaf, kita boleh solat tahiyatul masjid, dan jika dalam masjid orang berhadas besar tidak boleh masuk, maka di surau juga orang yang berhadas besar tak boleh masuk. Maknanya hak tu sama walaupun nama tu masih sebut surau, tetapi di sisi hukumnya ia adalah sama seperti masjid. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini berada di rumah-rumah dia, di masjid-masjid ini, di surau-surau ini adalah petanda sukanya Allah Taala pada kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha, secinta-cinta tempat bagi satu kawasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah masjid-masjidnya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka bila Allah Ta'ala letak kita di rumah Allah, maka kita banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita syukurlah kita masih lagi dapat datang rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih dibuka kan. Jadi walaupun ada SOP dia, ada sekatan-sekatan dia, yang pertama sekali kita kena syukur Allah Ta'ala masih izinkan kita buka jugalah pintu rumah dia tu kepada kita. Tuan-tuan puan-puan yang dimulakan Subhanahu Ta'ala, walaupun kelihatan kerana COVID, kerana SOP, kerana PKP dan sebagainya, tapi hakikat sebenarnya apa yang berlaku ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takkan berlaku satu apa pun, hatta sehelai daun pun takkan gugur, melainkan hanya dengan izin Allah, melainkan hanya dengan kehendak Allah. Apatah lagi kalau sampai rumah-rumah Allah Ta'ala ditutup, maka sudah pasti ia adalah kehendak Allah Ta'ala, satu yang Allah Subhanahu Ta'ala telah putuskan kepada kita, ujian untuk kita. Semoga kita segera bertaubat pada Allah, kita banyak-banyak istighfar pada Allah atas segala mungkin apa salah silap dosa kita, sehingga Allah Subhanahu Taala uji kita dengan perkara yang sangat berat. Apabila rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ditutup, apabila rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, pintu-pintu rumah Allah Subhanahu Taala dikekang, disukat-sukat orang yang nak datang, disukat-sukat masa yang boleh datang, kita dah tak boleh nak datang iktikaf suka hati kita dah tak dapat datang duduk lama-lama dalam masjid macam yang kita hendak.
dan sebagaimana yang sepatutnya kita lakukan. Kita dah tak boleh nak datang ramai-ramai, penuh-penuh, nak buat saf rapat-rapat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Maka ini adalah satu perkara yang kita kena rasa hiba, satu perkara yang kita kena rasa sedih. Jangan sampai kita selesa, tuan-tuan. Jangan sampai kita selesa. Saya ulang-ulang kali saya bagi tahu perkara ni. Daripada PKP, buka PKP yang dulu, yang memang total lockdown dulu, sampailah sekarang ni dengan PKP B ke PKP D ke apa ke. Jadi perasaan itu jangan hilang daripada hati kita. Rasa risau, rasa bimbang, rasa hiba, sedih, risau, bimbang. Kenapa? Kerana agama, pengamalan agama, nikmat mengamalkan agama sedang ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu musibah lebih besar daripada bila amal-amal agama kita tak dapat lakukan. Tidak ada satu musibah yang lebih besar, tuan-tuan. Musibah kesihatan, musibah ekonomi besar, tetapi dia tidak sebesar apabila agama kita tak dapat amalkan, tuan-tuan. Ini musibah jauh lebih besar. Yang kita kena banyak istighfar, kena banyak taubat, kena solat taubat tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tiap-tiap hari. Tolong bagi tahu isteri kita, tolong bagi tahu anak-anak kita, tolong bagi tahu jiran-jiran kita. Kita kena banyak-banyak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak cerita masalah surah Al-Furqan, surah Putrajaya dan sebagainya. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi pun, tuan-tuan, musibah ini Allah Taala ratakan, sebarkan, kenakan semua. Sedangkan tidak ada satu nikmat yang lebih besar, satu nikmat yang lebih tinggi daripada agama. Setelah Nabi SAW dan para sahabat berjuang mati-matian, memang mati pun, berapa banyak para sahabat syahid. Kita pun dengar cerita macam mana Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu syahid, macam mana Sayyidina Muaz, macam mana Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu syahid. Kita banyak dengar macam mana syahidnya para sahabat. Susah payah mereka menegakkan agama. Agama ini bukannya Nabi SAW sebarkan, tegakkan dengan panggil ramai-ramai sahabat sembahyang hajat, minta doa bagi hidayat. Tak, tuan-tuan. Agama ini ditebus dengan pengorbanan. Agama ini dibangunkan dengan darah Nabi SAW, darah para sahabat, dengan keringat, dengan titisan air mata, kelaparan, dahaga, dihalau, dihamun, dimaki, dicaci, tuan-tuan. Agama ni bukannya datang dengan hanya sekonyong-konyong hari tu mimpi semua masuk Islam. Tak ada, tuan-tuan. Kita belajar sirah, semua masjid surau belajar sirah. Belajar macam mana Nabi terima wahyu, macam mana Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Agama ini datang dengan penuh susah payah, penuh dengan pengorbanan. Semasa hayat Nabi, selepas hayat Nabi, para sahabat zaman khalifah-khalifah, mereka telah jalankan tanggungjawab pengorbanan untuk agama habis-habisan. Barulah agama ni sampai pada kita hari ni. Tok nenek kita yang duk sembah pokok, kayu, bintang, bulan, awan, kemauan, tuan-tuan, akhirnya dapat agama. Dulu sembah patung Buddha, dulu sembah patung Hindu, akhirnya telah dapat agama. Islam ini telah sampai dengan susah payah, pengorbanan. Berapa ramai sahabiah-sahabiah telah dijadikan balu, berapa ramai anak-anak para sahabat telah jadikan anak yatim, semata-mata untuk lihat agama ini sampai pada seluruh manusia. Mereka telah tinggalkan bumi yang paling mulia, tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Bukan mereka tak tahu tanah suci Mekah, tanah suci Madinah ni tanah suci, tanah yang paling Allah Ta'ala cinta. Segala amalan berganda-ganda, begitu dekat dengan Kaabah, begitu dekat dengan Nabi SAW. Tapi mereka dengan penuh pengorbanan, korbankan perasaan mereka, tinggalkan Mekah Madinah. Kubur sahabat bertebaran seluruh alam, tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada kemampuan, pergilah ke Jordan, pergilah kira berapa belas ribu kubur para sahabat di Jordan sana. Jordan dengan Madinah tu bukan dekat. Tuan-tuan pergilah ke Khurasan, pergilah ke belah-belah Sind, maknanya Afghanistan, Pakistan, India sana. Pergi, ada kubur sahabat.
Pergi ke Turki, ada kubur sahabat. Istanbul dengan Madinah tu bukan dekat, tuan-tuan. Bukan dekat. Istanbul dengan Madinah tu bukan dekat. Tapi ada kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari, nama pun Al-Ansari, orang Madinah, orang asal Madinah. Tapi kubur dia ada kat Istanbul, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana agama. Para sahabat telah sungguh-sungguh dengan Nabi SAW. Baginda Nabi SAW, para sahabat telah usaha sungguh-sungguh agama ni. Agama ditebus dengan darah mereka, tuan-tuan. Ditebus dengan nyawa mereka, harta, diri, apa saja yang ada mereka telah korbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru turun ayat Al-Quran, ayat yang terakhir, wahyu yang terakhir, nak tutup wahyu-wahyu Allah yang Nabi SAW terima 23 tahun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan bagi kamu nikmat aku. Allah Ta'ala kata agama ini nikmat yang paling sempurna, nikmat yang paling tinggi. Tuan-tuan, apa perasaan sahabat setelah pengorbanan yang habis-habisan? Segala telah diberikan untuk agama. Segala telah diberikan untuk agama, tuan-tuan. Tiba-tiba turun ayat Allah SWT kata, aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku sempurnakan kepada kamu nikmat aku. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan kepada kamu nikmat aku ini. Apa itu? Agama. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Agama ini adalah sumber, adalah satu-satunya jalan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat begitu gembira. Selama ini susah payah mereka, pengorbanan mereka, kerut dahi mereka, keringat mereka, kelaparan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala kata, atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, nikmat kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku bagi kamu. Agama ni nikmat yang paling besar. Apabila Allah tarik balik nikmat kita dapat amalkan agama walaupun sedikit, kita kena banyak istighfar pada Allah SWT. Para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh, salafus soleh kita dulu-dulu, apabila mereka ni tertinggal sembahyang, terlepas sembahyang berjemaah sahaja pun, mereka berkabung sehingga 7 hari, tuan-tuan. 7 hari sedih kerana terlepas, dan mereka akan kata, apa, pasti ada dosa aku sehingga Allah Ta'ala hindarkan aku daripada dapat amalkan solat subuh, solat fardu berjemaah. Mereka terus muhasabah diri mereka. Maka kita hari ni pun, tuan-tuan, hari ni pengamalan agama kita ditarik balik oleh Allah SWT. Nikmat dapat amalkan agama kita, dapat datang masjid, kita dapat tunaikan Jumaat, kita dapat solat dengan cara yang sempurna, saf yang sempurna, dapat buat majlis ilmu, dapat memakmurkan masjid, mengimarahkan masjid. Telah disekat. Allah Subhanahu Wa Taala telah tutup pintu-pintu rumah dia. Buka pun sikit-sikit lah, alhamdulillah. Mungkin dengan sebab doa, tuan-tuan, tangisan, tuan-tuan, Allah buka. Maka kita kena lebih banyak lagi tawajuh pada Allah SWT. Kita nak pujuk Allah SWT, kita kena rayu Allah SWT. Awal-awal dulu pun saya bagi tahu, normal baru ni untuk pasar tak apa, nak masuk mall, nak masuk alam bandar guna normal baru ni sampai kiamat pun kita tak kisah. Normal baru nak naik LRT, nak naik kenderaan awam, sampai kiamat pun kita tak kisah, tuan-tuan. Daripada baru jadi lama, lama jadi lapuk pun kita tak kisah, tuan-tuan.
Tetapi apabila datang kepada masjid, apabila datang kepada amal agama, maka jika ada sedikit saja kekurangan, maka kita kena banyak taubat pada Allah Subhanahu Taala. Ini musibah jauh lebih besar daripada musibah kesihatan, jauh lebih besar daripada musibah ekonomi, tuan-tuan. Kena musibah kesihatan, habis-habis pun mati, ya tuan-tuan. Kalau kena COVID, ada simptom, sesak nafas, masuk ICU, masuk oksigen, pakai pernafasan, habis-habis mati. Lepas mati, ada COVID lagi. Nak ubuh lagi oksigen tu tak payah dah. Selesai masalah COVID. Ekonomi, tak ada kerja, tak ada duit, tak boleh makan, kelaparan, kebuluran, akhirnya mati. Lepas mati, lapar lagi. Tak ada dah, tuan-tuan. Selesai masalah. Tapi kalau kita tak dapat amal agama, mati kita itulah bermula segala penderitaan. Mati itulah bermulanya segala masalah. Untuk kehidupan yang tak ada satu orang akan masuk neraka sebab dia mati kena COVID, tuan-tuan. Kalau masuk neraka tu sebab tak semayang tu, sebab itu adalah. Tapi kalau sebab mati kerana COVID, tak ada orang masuk neraka kerana mati kena COVID. Silap-silap dapat syahid lagi. Kalau awal-awal yang saya baca Datuk Mufti bagi tahu, Menteri Agama tu keluarkan dari itu, orang yang mati kena COVID ni syahid. Taraf dia taraf syahid. Tuan-tuan tahu syahid ni apa? Orang syahid ni dia tak payah tunggu dalam barzah, Allah letak terus dalam syurga, tuan-tuan. Roh dia tu berada bersenang lenang dalam syurga. Jauh mana hari ni kita berkerut, hati kita hiba, air mata mengalir kerana agama telah semakin hilang daripada diri kita. Kan? Lama-lama nanti norma baru kita pun dah selesa, semayang pun rasa nak duduk jauh-jauh je, tak nak duduk dekat-dekat dah. Berapa banyak rindu datang dalam diri kita. Dah lama tak dapat nak solat dekat-dekat ni, nak rapatkan saf, nak luruskan saf, nak penuhkan saf. Satu perkara yang Nabi SAW untuk saf ini, Nabi sanggup bergerak daripada hujung ke hujung, nak betulkan saf sahabat, nak sempurnakan saf sahabat. Agak-agak kalau benda ni tak penting, Nabi buat ke benda macam tu? Sampai Nabi nak cek macam seorang ketua tentera membetulkan perbarisan tentera dia. Saya tak kata gini supaya kita buat memorandum, kita angkat spanduk, buat demo, tak. Tapi kita kena banyak muhasabah diri kita, istighfar, rayu pada Allah. Rayu pada Allah. Minta ampun dengan Allah. Taubat dengan Allah SWT. Ya Allah, mungkin ada dosa yang aku tak perasan, mungkin ada dosa yang aku tak sengaja, aku tak tahu, ya Allah. Ampun, ya Allah. Dosa yang kita tak tahu pun kita minta ampun. Kalau yang tahu tu lagi lah nak kena minta ampun, lagi nak kena taubat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dosa ni bukan susah. Buka WhatsApp je boleh berapa banyak dosa ada dalam WhatsApp tu. Macam-macam. Yang bagus tu baguslah. Jadi tuan-tuan, kita kena banyak istighfar. Balik bagi tahu keluarga kita, bagi tahu suami, bagi tahu isteri, isteri bagi tahu suami, dan saling ingat mengingat. Abang dah sembahyang taubat hari ni, bang. Sayang dah sembahyang taubat hari ni. Tanya, Along dah sembahyang taubat hari ni. Kita hidupkan suasana memohon ampun, suasana meminta ampun dengan Allah SWT. Kita hidupkan suasana memujuk Allah SWT. Semoga Allah SWT kembalikan semula nikmat-nikmat untuk kita amalkan agama. Saya SOP lain tu silakan, saya tak kisah. Nak kerja BDR from home ke from apa ke, buatlah. Tak ada masalah. Tapi kita kena faham apa itu masjid. Ini rumah Allah. Kalau Allah tak bagi kita masuk rumah dia ni, apa makna dia, tuan-tuan? Kalau kita benarkan orang masuk, apa makna? Kalau kita benarkan orang masuk rumah kita, apa makna? Makna kita suka orang tu.
Kalau yang kita lagi suka, bukan setakat kita benarkan dia masuk. Dia tak datang pun kita tanya, bila kau nak datang rumah aku? Kita jemput pula dia. Tapi kalau satu orang datang, kita tak benarkan dia masuk, setakat muka pintu saja, apa maksud? Jangan kata bawa masuk, ajak masuk pun kita tak benarkan. Apa maksud dia, tuan-tuan? Mana kita tak berapa suka lah. Tak payah orang lain, kita sendiri. Ini rumah Allah. Jangan sampai Allah tak benarkan kita pijak rumah dia ni, tuan-tuan. Tak langkah kaki masuk duduk dalam rumah dia. Apa lagi yang kita ada kalau sampai tahap Allah tak suka kita, tuan-tuan? Apa yang lagi yang kita ada? Apa maknanya lagi kita ni kalau Allah tak suka dengan kita, tuan-tuan? Kita mati balik nak pergi jumpa siapa? Kita mati besok nak jumpa siapa? Kita kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nak balik pada Allah semua. Macam ni, kalau macam ni keadaan kita nak balik jumpa Allah, apa kita nak jawab pada Allah SWT? Ini bukan masalah tanggungjawab AJK saja. Bukan masalah tanggungjawab. AJK dah buat sehabis baik mereka dah. Habis dah mesyuarat dengan peringkat jabatan, suarakan, sampaikan hasrat, makmum karya. Tapi tuan-tuan, semua ahwal ini datang daripada Allah. Allah boleh buat apa dia nak buat. Jadi kita kena banyak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak minta dengan Allah. Gantungkan hati kita hanya pada Allah. Saya bukanlah nak marah kalau guna perkataan kita jaga kita. Saya fahamlah maksud kita jaga kita. Sama-sama kita ni saling ingat mengingat, saling bekerjasama, saling bertolong-menolong, memastikan kita ni dapat jaga segala peraturan dia dan sebagainya. Itulah maksud dia, kita faham. Tapi jangan sampai perkataan kita jaga kita ni menyebabkan kita yakin kita boleh jaga kita, tuan-tuan. Itu tak selesai-selesai lagi tu. Nak jaga sangat, Allah Ta'ala kata, hang kau jagalah kalau pandai jaga sangat. Satu hari Nabi SAW naik keldai, tuan-tuan. Naik keldai, bukan dalam masjid, bukan atas mimbar, bukan atas kuliah macam ni. Di naik keldai. Naik keldai ni maknanya luar masjid lah. Naik keldai dengan sepupu dia, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu dia ni kecil, muda. Masa tu kecil lagi, budak baru nak besar, budak baru nak up. Nabi SAW sambil naik kedai, apa Nabi SAW bagi tahu sepupu dia? Ya ghulam, wahai budak. Ya ghulam, dia panggil sepupu dia tu ghulam, budak dia kata. Inni uallimuka kalimatin, aku nak ajar kamu beberapa perkara. Kamu dengar elok-elok. Tuan-tuan, ni atas kedai ni, bukan dalam masjid. Inni uallimuka kalimatin, aku nak ajar kamu beberapa perkara. Kalau atas kedai pun Nabi cakap macam ni, kita yang dalam masjid lagi nak dengar apa yang Nabi pesan ni, tuan-tuan. Budak pun Nabi bercakap macam ni, kita yang dah tua ni lagi kita nak dengar apa yang Nabi pesan ni, tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Berapa banyak kita usaha untuk jaga Allah Subhanahu Wa Taala hari ni, tuan-tuan? Berapa banyak usaha kita untuk jaga Allah Subhanahu Wa Taala? Jaga hati Allah, ambil hati Allah, pujuk hati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasa manusianya lah. Kita kena banyak pujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sedih ke, tuan-tuan? Susah payah kita datang, subuh-subuh buta datang, tiba-tiba nak duduk rapat-rapat pun tak boleh. Nak buat saf cara yang Nabi SAW ajar pun kita tak dapat. Memanglah kerana darurat, kita memang taat. Saya bukan kata jangan tak ikut. Ini adalah keputusan mufti-mufti, keputusan pakar-pakar kesihatan, pakar keselamatan, dan itu diputuskan oleh ulil amri. Tuanku pun berkenan, kita taat, tak ada masalah. Tapi hati mahu nangis, tuan-tuan. Hati kena rasa hiba. Hati kena sayu dalam hati kita.
Hati kena sayu, tuan-tuan. Ini agama. Ini agama, tuan-tuan. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihisap atas seorang hamba di akhirat nanti ialah solat dia. Ini agama, ini masalah dunia akhirat, tuan-tuan. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Masya-Allah. Tuan-tuan, kalau takdirlah hari ni ada musuh Islam pergi bom Kaabah, agama tak runtuh, tuan-tuan. Kalau adalah Kaabah tu diruntuhkan sekalipun, agama ni tak runtuh. Tapi Nabi SAW beritahu. Nabi SAW beritahu, faman tarakaha hadamad din. Siapa yang tinggalkan solat, dia runtuhkan agama. Hari ni kita taklah tinggal solat. Tapi hari tu berapa kali Jumaat jugalah tak bersolat. Kan? Tapi kita banyak kekurangan telah berlaku kerana keuzuran. Saya tak petikai tentang bentuk SOP. Tapi yang saya nak beritahu ialah kita kena muhasabah, kita kena rasa hiba, sedih, sayu. Lama mana dah ya Allah, dekat setahun dah habis 2020 pun. Dah lintah tahun baru dah. Apa keadaan kita? Apa keadaan? Kita jangan hanya melihat lapisan pertama, kita hanya lihat COVID, kita hanya lihat PKP. Tak. Kita kena pergi lapis. Kita orang masjid ni kena nampak lebih lagi. Kena lapis lain lagi kita kena nampak. Sebab kita faham satu helai daun pun tak akan gugur melainkan dengan izin Allah. Takkanlah rumah Allah ni sampai kena macam ni Allah tak izin. Mesti dengan kehendak Allah juga benda ni berlaku pada kita. Ini adalah warning daripada Allah SWT. Yang kita takut, yang saya sangat risau, kalau mula terdetik dalam, terlintas je cukup dah dalam hati kita. Semayang macam ni okey juga. Oh, tak Jumaat pun tak apa. Allahu Akbar. Ini musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Terlalu besar. Sebab kita buat kerana darurat. Dia macam contoh ginilah. Babi ni haram. Saya nak tanya, apa hukum makan babi? Semua akan kata haram, betul? Saya nak tanya, apa hukum tinggalkan solat Jumaat? Apa hukum tinggalkan solat Jumaat? Berdosa kan? Kenapa berdosa? Kerana haram lah. Kalau makruh tak berdosa. Oh, tinggalkan solat Jumaat ni makruh je, tak berdosa. Macam orang perempuan, dia pergi solat Jumaat tu sunat je. Tak pergi pun tak ada masalah. Maknanya kita meninggalkan solat Jumaat tu sama haram je dengan perkataan haram kita makan babi. Tapi kalau kita ni dah duduk tengah padang pasir 7 hari tak jumpa makanan, dah lemah dah. Ini kalau tak jumpa lagi makanan sehari 2 hari lagi, memang kita akan binasa, kita akan mati. Tiba-tiba melintas anak babi depan kita, tuan-tuan. Apa kita buat? Kita boleh makan, diharuskan pada masa itu. Diharuskan kerana darurat. Kita boleh pegang babi tu, kalau ada pisau sembelih, kalau tak ada, kepaklah kepala dia ke macam leher macam mana, janji kita boleh makan. Supaya menghilangkan darurat kita. Menghilangkan darurat, nyawa hilang, binasa. Boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk hilangkan darurat, hanya sekadar darurat. Jangan sampai masa makan tu, wah sedap juga babi ni. Sudah. Sendawa, tuan-tuan. Itu dah haram balik. Dah hilang dah yang diperbolehkan tu, dah tak ada dah. Faham? Darurat ni darurat lah. Darurat is darurat. Maknanya makan hanya sekadar, okeylah, ini insya-Allah bolehlah tahan 1 hari. Jangan habis peha kiri ambil peha kanan pula. Tak boleh, haram. Bukan setakat tu. Katalah kita pun makan, okeylah, makan sekadar dapat tenaga. Lepas tu ini esok entah macam mana, simpanlah tapau.
Simpanlah sikit daging babi grill ni kan. Simpan. Tak boleh tuan-tuan, haram. Dia jadi haram balik dah. Hilang saja darurat, binasa tu haram balik. Nampak tak? Rasa sedap, rasa seronok, makan sampai kenyang pun masa tu haram. Sebab dia hanya dibolehkan tadi tu, awalnya itu kerana hanya semata-mata kerana darurat. Begitu juga bila kata nak tapau, tak boleh tapau. Oh itu ustaz, lepas tu kalau tak ada makanan lagi macam mana? Tak apa, kita kena jalan dulu. Kan? Tunggu dulu sampailah rasa-rasa kalau tak makan lagi ni, masa tu melintah pula ular sawur. Makanlah ular sawur tu. Kan? Makan pun sekadar lepaskan ni je. 2-3 hari pula tahan pula lagi, bertahan lagi. Oh ni tak boleh dah. Kalau tak makan juga lagi ni memang baik mati. Melintah pula biawak. Makanlah biawak. Itu keadaan yang kata darurat, tuan-tuan. Tapi kalau kita pun dengar siap kat surau kat Allah Akbar. Saya dengar pun sedih. Ada kawan-kawan kita kat hari Jumaat siap buat jamuan makan lagi dalam pejabat. Bila orang tanya tak Jumaat ke? Tak boleh, ni dah penuh dah susah apa semua. Astagfirullah. Apa makna ni tuan-tuan? Kita tak pergi Jumaat tu kerana dah penuh, ada darurat. Bukan kita boleh bersukaria masa tu tuan-tuan. Kita kena banyak menangis. Satu orang ulama pada zaman, saya tak ingat khalifah mana, tapi masa tu khalifah tu Mu'tazilah. Dia clash dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia telah tangkap satu orang ulama besar ni, masukkan dalam penjara, dipenjarakan kerana tak setuju dengan pendapat ulama ni. Apa jadi? Bila datang hari Jumaat, ulama ni dia akan mandi sunat, dia akan rapikan diri dia, cuba bersihkan pakaian dia, dan dia pun bila masuk waktu, dia akan pergi ke pintu penjara, pintu sel dia tu, dan dia akan bagi tahu, panggil pengawal, tuan boleh tak izinkan saya untuk solat Jumaat? Of course tak boleh lah dalam penjara kan. Tak boleh. Barulah dia akan patah balik ke dalam tempat dia, dan dia akan angkat tangan, dia kata, ya Allah, setakat inilah saja kemampuan aku. Baru dia sembahyang zuhur, tuan-tuan. Itu adab dia. Betul lah awak tak boleh pergi SOP, tapi adab kita tu, rasa hiba tu kena ada. Bukan buat kenduri kat pejabat, tuan-tuan. Ini yang saya kata musibah ni, tuan-tuan. Musibah, tuan-tuan. Agak-agaklah Allah tengok ni apa yang Allah Ta'ala kata pada kita. Semoga Allah ampunkan kita. Semoga Allah ampunkan kita sungguh-sungguh. Allah maafkan kita. Mungkin kita buat sebab kita tak tahu, kita terlalai, terleka. Semoga Allah ampunkan kita, maafkan kita. Kalau tak, tuan-tuan, tak selesai masalah kita. Nabi SAW boleh cakap kat Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak, kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah di hadapan kamu. Fa iza sa'alta fas'alillah, wahai budak, bila kamu nak minta, minta dengan Allah. Fa iza sta'inta fasta'in billah, bila kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Ini Nabi cakap atas kedai dengan budak, bukan dengan Sayyidina Abu Bakar, bukan dengan Sayyidina Umar. Dengan budak pun Nabi cakap cakapan macam ni. Sebab apa? Benda ni penting. Wa'lam, dia sambung Nabi sambung lagi, wa'lam, ketahuilah olehmu, annal ummata, sesungguhnya umat ini semuanya, lawistama'at, kalau mereka ni berhimpun, an yanfa'uka bi syai'in, nak bagi kamu satu manfaat dengan satu perkara, lam yanfa'uk, sama sekali takkan dapat bagi manfaat, illa ma kataballahu alaik,
illa ma katabahu Allahu lak, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untuk kamu. Wala in istama'u an yadurruka bi syai'in, dan kalau mereka ini berhimpun pula nak bagi mudarat pada kamu dengan satu perkara, lam yadurruk, sama sekali mereka tak akan dapat boleh bagi mudarat. Illa ma kataballah, illa ma katabahu Allahu alaih, melainkan apa yang Allah Taala tuliskan ke atas kamu, yang Allah Taala takdir tu tetapkan untuk kamu. Tuan-tuan, ini Nabi ajar kepada budak je. Di hari ini kita kena banyak tawaju, kita kena fokus, hubungkan hati kita dengan Allah, cari rahmat Allah, cari rahim Allah, karim Allah, kesian Allah, belas Allah, ihsan Allah. Macam mana tu Ustaz? Buat 3 perkara ni. Saya harap orang surau sini pun buatlah 3 perkara ni. Bincanglah macam mana nak bagi ada 3 perkara ni. Saya rujuk pada tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir untuk ayat 18 surah At-Taubah. Ayat 18 surah At-Taubah. Tafsir Ibn Kathir, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala berfirman, surah At-Taubah ayat 18, innama, hanya senya, ya'muru masajidallah, yang memakmurkan rumah Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa aqamas salah wa ataz zakah, yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak ada rasa takut, gentar, gerun melainkan hanya kepada Allah. Fa'asa ula an yakunu minal muhtadin, semoga-moga inilah orangnya yang akan mendapat hidayah Allah SWT, golongan yang mendapat hidayah Allah. Orang yang macam ni Allah Ta'ala kata. Imam Ibn Kathir habis saja ayat ni, nak syarah, nak mula syarah, dia tulis apa? Syahidallah. Syahidallah, Allah mempersaksikan keimanan orang yang memakmurkan rumah Allah SWT. Jadi tuan-tuan, lepas pada tu Ibn Kathir telah bawa beberapa hadis, dan antara hadis yang dibawa oleh Ibn Kathir ialah satu hadis kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku. Tuan-tuan, kalau Allah tak cakap dia agung, dia mulia pun, dia memang agung dan mulia, tuan-tuan. Tetapi bila dia mulakan, Allah Ta'ala kata apa? Bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku. Inni la aham, sesungguhnya aku mempunyai hasrat, aku berkehendak. Hendakkan apa? Ayunazila ala ahli al-ardi adaban, aku nak turunkan azab kepada penduduk bumi. Bila sesungguhnya aku ni, aku berhendak untuk turunkan azab pada penduduk bumi. Fa idza nazartu, tetapi bila aku melihat kepada, dengar elok-elok tuan-tuan, fa idza nazartu ila ummari buyuti, apabila aku tengok kepada orang yang sedang memakmurkan rumah aku, wa ila al-mutahabbina fiyya, kepada orang yang duduk-duduk yang berkasih sayang kerana aku, wa ilal mustaghfirina bil ashar, dan kepada orang yang beristighfar, memohon ampun di waktu sahur. 3 golongan. Allah Ta'ala kata, bila aku tengok pada 3 golongan ini, sarraftu anha zalika, maka aku hindarkan azab itu, aku tarik balik azab itu, aku jauhkan azab itu daripada mereka. Dengan sebab ada 3 golongan ni. Kita ni Qaryah Al-Furqan ni kena fikir ramai-ramai macam mana nak pakat-pakat nak pastikan wujud 3 golongan. 3 golongan. Ummari buyuti, orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah.
Mutahabbina fiyya, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Dan yang ketiga, mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar di waktu sahur. Kita ni kena bangun waktu sahur pukul 4, pukul 5, bangun awal. Dan sekurang-kurang, kalau Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik kata, sekurang-kurang kena beristighfar 70 kali. Kami diperintahkan, kata Sayyidina Anas, kami diperintahkan untuk beristighfar pada waktu sahur ini 70 kali. Kalau kita dalam keadaan sekarang ni tak cukup 70 pun, buatlah 700 kali. Gawat kita ni, tuan-tuan. Kita kejut isteri kita kejut kita kejut anak kita. Pakat-pakat bangun beristighfar pada Allah SWT waktu sahur. Ummar buyuti, kita makmurkan rumah Allah semaksimum yang kita boleh buat. Lagi SOP benarkan, kita datang, tuan-tuan. Kita buat, tuan-tuan. Kita gotong royong, datanglah rumah Allah SWT. Hidupkan rumah Allah SWT dengan amalan. Makmurkan rumah Allah dengan amalan. Saya tak tahulah SOP sekarang ni adakah dibuka sepanjang masa. Setakat yang saya bergerak surau-surau dalam Putrajaya ni, dekat 20 hari dah saya duduk bergerak ni, tuan-tuan. Ada surau, alhamdulillah, dia tak tutup pun. Kita boleh datang pukul 3 pagi, kita boleh datang pukul 4 pagi, kita boleh datang. Ada surau tu memang tempat rider kita, Grab ni lah, kan, driver Grab, rider kita yang bawa Grab food lah, food panda lah, macam-macam tu. Situlah tempat dia orang datang untuk solat. Tak ada tutup apa, semayang kat dalam dia orang solat lah. Orang nak solat kan, ada apa. Saya harap macam tu jugalah semua tempat, semua surau. Sebab Ummaru buyuti, Allah nak tengok ni, mana dia orang yang nak memakmurkan rumah aku. Ada tiga perkara, 3 amalan, 3 kategori ni. Dia akan jadi shield kita, benteng kita dalam menghadapi musibah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru nama dia jaga Allah. Ni baru nama kita pujuk Allah. Kita buat apa Allah Taala nak, yang Allah suka, yang Allah sendiri kata, sarraftu dzalika anhu. Dengan sebab 3 ini aku hindarkan azab ini. Kena buat sungguh-sungguh, dengan penuh kerisauan, dengan penuh sayu di hati kita. Kita pujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupkan masjid kita ni, kalau boleh 24 jam. Sekarang juga kita kena hidupkan 24 jam. Kalau SOP tak bagi, jauhi tak bagi, tak apalah, ikutlah SOP semaksimum yang boleh. Semaksimum yang boleh. Yang tak boleh, kita istighfar, mohon ampun dengan Allah kekurangan kita, kelemahan kita. Boleh, tuan-tuan? Ni kuliah subuh tak baca kitab lah hari ni. Saya tak baca kitab lah. Saya nak minta kalau boleh balik buat 3 perkara ni. Yang pertama apa tadi? Makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mutahabbina fiyya, berkasih sayang kerana Allah. Ini masalah sikit sebab dia abstrak. Macam mana kita nak pastikan wujud kasih sayang kerana Allah? Macam mana? Nabi SAW dalam satu hadis lain, Nabi SAW kata apa? La tadkhulunal jannah, kamu tak akan masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu, kamu tak akan beriman hatta tahabu, sehingga kamu berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tak aku tunjukkan kepada kamu satu perkara, bila kamu buat, kamu dapat berkasih sayang. Apa dia? Ifshus salam bainakum, kamu sebarkan salam kalangan kamu. Jadi tuan-tuan, kita kena sebarkan salam. Memanglah ustaz, saya buat dah, kalau jumpa bagi salam. Itu satu bab. Tapi saya nak rujuk hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia ni suka, dia selalu ajak kawan dia, pergi ke pasar. Tapi kawan dia duduk tengok, dia ni kalau pergi pasar pun bukan beli. Dia jumpa orang tu, dia jumpa orang ni,
Jumpa orang tu, jumpa pekedai, jumpa orang miskin, jumpa orang kaya, jumpa, lepas tu dia balik. Jadi satu hari dia datang, jom kita pergi kedai. Kawan ni protes, tak payahlah, kau pergi kedai pun bukan kau nak membeli apa pun, aku tengok. Baiklah kita duduk sini sembang-sembang. Dia kata, aku pergi kedai bukan aku nak membeli. Sebab kawan dia kata kau pergi kedai, bertanya barang pun tidak, bertawar harga pun tidak, engkau menjual barang pun tidak, membeli pun tidak. Buat apa kau pergi? Kata Abdullah bin Umar, aku pergi semata-mata untuk sebarkan salam. Maknanya dia sengaja pergi pasar tu kerana di pasar ramai orang. Dia pergi tu untuk bagi salam. Sebab apa dia kata? Aku dengar Nabi SAW kata, ifshus salam bainakum, sebarkan salam. Maksud sebar ni bagi Abdullah bin Umar, pergi cari peluang, create the opportunity untuk bagi salam. Bukan tunggu bertembung baru bagi salam. Jadi kita ni kena buat satu gerakan bagi salam tu. Nak pergi pasar jauh kat sini. Kita ziarahlah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, bagi salam tu. Petang-petang, Assalamualaikum kan? Apa khabar kan? Anak sihat, tak balik kampung? Okey, alhamdulillah kan? Maghrib nanti bolehlah kita ke surau, insya-Allah kan? Ada ustaz mengajar. Pergi pula yang sebelah kanan, pergi pula yang sebelah kiri. Kalau tak kenal nama boleh tanya nama pasal tu. Kita kat Putrajaya ni kadang-kadang jiran angguk je tuan-tuan. Angguk keluar sama-sama pagi tu kan. Dia angguk, aku angguk. Tanya nama haram tak tahu. Betul tuan-tuan. Saya dah round 20 hari dah Putrajaya ni tuan-tuan. Saya malam saya round. Sebab kita nak jayakan 5 istimak yang kita buat. Hari ni istimak kelima yang terakhir. Kita buat di Prisin 14. Hari ni saya lari dah kejap datang ke sini. Dah 20 hari saya round. Macam mana Allah nak ni? Macam mana kasih sayang nak ada? Nama jiran pun tak lepas tuan-tuan. Belum tanya anak dia berapa orang, anak sulung nama apa. Fail lah. Memang fail. Hari ni kita mau ziarah, sebarkan salam. Saja ziarah tu kenapa? Nak sebar salam dia. Sambil silaturahim. Kalau orang kat pasar pun Sayyidina Abdullah bin Umar bagi salam, jiran-jiran kita tu lagi besar dia punya hak. Kita